Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada tuan dan puan dan rakan-rakan Facebook sekalian. Alhamdulillah sekali lagi saya dapat mulakan hari ini jam 8.30 ni. Alhamdulillah hari ini sekali lagi sebagaimana yang kita jadualkan Facebook Live sesi kali ini, kita dah pilih satu lagi tajuk, iaitu tentang kita setiap selepas kesilapan ataupun selepas kesilapan macam mana kita nak move on. Jadi tuan dan puan, secara realistiknya dalam realiti kehidupan kita, kita tak dapat lari dari buat kesilapan. Tak dapat lari. Semua daripada kita, setiap daripada kita akan ada kesilapan. Sama ada kesilapan tu kecil, kesilapan tu besar, kesilapan tu hanya kita yang tahu, ataupun kesilapan itu memang dah diketahui secara umum. Jadi dalam keadaan ini, pelbagai orang kata kemungkinan, pelbagai situasi yang berlaku itu perlu kita lalui, perlu kita teladani, perlu kita jadikan dia satu pengajaran supaya kita boleh meneruskan kehidupan seperti biasa. Jadi apabila kita faham dan kita pun tahu tuan dan puan, apakah perkara-perkara itu yang boleh mendorong kepada kesilapan berlaku, maka kita pun boleh menyusun, boleh orang kata bersedia untuk mengelakkan daripada melakukan kesilapan yang sama, ataupun bersedia untuk mengelakkan kesilapan berlaku berulang-ulang kali. Jadi kadang-kadang orang kata kita tak boleh nak silap, tak boleh silap, tak boleh salah. Kadang-kadang kalau kita kalau kita jadi ketua dalam satu organisasi, ataupun kita kata kita menjalankan bisnes dengan pelanggan, pelanggan sentiasa benar, kata customers are always right. Jadi dalam keadaan macam itu, kita pun faham bahawa setiap manusia, termasuklah pelanggan, termasuk kita sendiri, sentiasa dalam keadaan yang orang kata boleh melakukan kesilapan, dan memang kita kata kita pun boleh untuk mengelakkan daripada kesilapan itu berlaku. Jadi dalam perbincangan hari ini, saya ambil insya-Allah kita akan ambil masa sekitar 15 ke 20 minit begitu untuk kita sama-sama bincangkan, ataupun kita sama-sama orang kata selusuri sikit beberapa perkara tentang bagaimana ataupun apakah langkah-langkah yang kita boleh ambil, yang kita boleh buat apabila kita nak move on daripada satu-satu perkara. Kadang-kadang perkara itu mungkin satu kesilapan, ataupun perkara itu sebenarnya memang satu kejadian ataupun satu perkara yang berlaku tanpa tak ada kesilapan pun, tapi ada perkara yang menyebabkan kita tak boleh move on. Tapi dalam dalam perbincangan pagi ini, saya terus nak bawakan kepada satu orang kata perspektif dan juga pandangan dalam keadaan apabila kita kata kita dah buat silap, macam mana kita nak move on. Jadi rata-rata kita semua kena ambil, ataupun kita kata kena faham, kita kena jelas, dan kita kena terima. Kita kena terima hakikat kita sebagai manusia biasa ni tuan dan puan. Kita terima bahawa semua manusia melakukan kesilapan. We are bound to make mistakes. Jadi ada banyaklah orang kata kata-kata, quotation, connotation ke, quotes ke, motivational punya poster ke kat luar sana, ada banyak. Kalau tuan dan puan nampak bahawa mereka selalu menyebut tentang mistakes happen. Jadi kesilapan itu memang berlaku. Kita boleh elakkan, kita boleh bersedia macam mana nak menghadapi sekiranya kesilapan itu berlaku, supaya kita tidak lagi mengulangi kesilapan itu, ataupun sekiranya kesilapan itu bukan datang daripada kita sekalipun, kita dapat orang kata mengelakkan kesilapan itu daripada berlaku berkali-kali. Itu tujuannya. Jadi saya ada tinggalkan notas, bukanlah notas, saya ada type sedikit dalam event untuk Facebook Live kali ini. Saya ada nyatakan bahawa pendekatan untuk perbincangan pagi ini ada dua, iaitu yang pertama, kita lihat apabila ada pelanggan yang kecewa ataupun pelanggan marah. Dan satu lagi, apabila pelanggan meninggalkan komen yang kurang baik. Maksudnya nak kata komen negatif pun, kadang-kadang komen-komen ni dia sebenarnya tidaklah berniat nak memburukkan, tetapi komen itu adalah untuk supaya kita memperbaiki. Cuma cara-cara yang dipilih oleh para pelanggan kita tu ataupun klien kita tu, caranya tu berbeza. Jadi konteks yang kita akan bincangkan itu sebenarnya ada dua. Yang pertama apabila pelanggan marah, ataupun yang kedua kita terima feedback buruk daripada pelanggan. Itu senang cerita senang cerita. Jadi kalau kita kata tentang kesilapan, memang banyak spektrum kesilapan sebagai manusia ke, individu ke, terutama dalam bisnes, ada banyak.
Tapi kali ini untuk sesi pagi ni saya ambil dua sahaja perspektif, iaitu yang pertama apabila pelanggan marah kepada kita, dan yang kedua apabila kita terima feedback buruk daripada pelanggan. Jadi mudah sikit kita fokuskan kepada perbincangan tu pagi ni. Jadi apabila dua perkara ini berlaku, macam mana kita nak move on? Jadi sebelum saya teruskan, tuan dan puan, sekali lagi saya menjemput tuan dan puan untuk share Facebook Live kali ini. Alhamdulillah kita dapat bersama-sama sekali lagi. Boleh share Facebook Live kali ini sekiranya tuan dan puan dapat join secara live. InsyaAllah saya akan bersiaran dalam sekitar 15 ke 20 minit. Saya faham bahawa FB Live ini lebih lama, lebih bagus. Orang kata memang data menunjukkan kena lama. Saya kena buat 20 ke 30 minit barulah dia mempunyai impak yang besar. Walau bagaimanapun saya masih lagi cuba nak mengekalkan masa yang ringkas, sekitar 15 ke 20 minit sahaja tuan dan puan, kerana masa saya pun ada banyak lagi perkara-perkara lain yang perlu disiapkan, dan pada masa yang sama saya yakin tuan dan puan pun ada banyak perkara lain yang tuan dan puan nak buat. Jadi oleh itulah juga beberapa hampir ke semua Facebook Live yang saya siarkan ini saya kekalkan di page. InsyaAllah sehingga Disember ini, Disember 2020 ini, insyaAllah semua Facebook Live sepanjang tarikh 2020 ini masih akan dikekalkan. Lihat keadaannya bagaimana, kerana ada sebahagian besar daripada video ini akan dipindahkan, dan sebahagian besar sebenarnya tuan dan puan masih boleh ada capaian di channel YouTube Nur Aminah Omar. Jadi kepada tuan dan puan yang masih orang kata mungkin pertama kali ataupun dah biasa follow saya sebenarnya ada update profile saya di www.nuraminahomar.com, di mana di sana tuan dan puan akan dapat orang kata lebih mengenali saya ni bagaimana, dan juga tuan dan puan dapat lebih banyak orang kata beberapa artikel yang biasanya tiap-tiap bulan saya siarkan. Artikel di www.nuraminahomar.com itu saya kemas kini hanya sebulan sekali. Ada sebulan sekali artikel yang saya muat naikkan. Dan rata-rata ramai yang menghubungi saya, ada yang menyangka saya adalah salah seorang pegawai di SSM, ada yang menyangka saya seorang company secretary. Tetapi sebenarnya saya merupakan seorang business advisor dan juga jurulatih yang banyak berkomunikasi dan berhubung dengan usahawan di pelbagai peringkat, terutama SME. Usahawan-usahawan kecil lah yang berperingkat orang kata sama ada baru nak mula ataupun yang sedang mengembangkan bisnes, dan mereka ini sebenarnya adalah individu yang banyaknya low profile. Mereka bukan selebriti, dan saya juga mengekalkan kerahsiaan beberapa individu ataupun beberapa syarikat, beberapa klien yang mengambil servis saya. Jadi tuan dan puan tak nampak saya tidak memberikan khidmat marketing ataupun promosi, melainkan kepada perkara-perkara yang saya share di Facebook. Ada setengah-setengah cerita usahawan di luar sana, tak kira klien saya atau tidak, yang memberi inspirasi itu memang saya kongsikan. Baik, sekali lagi saya ucapkan selamat pagi kepada semua. Saya belum mula lagi, masih lagi dalam introduction 8 minit ni, dan topik hari ini yang kita akan bincangkan adalah bagaimana kita nak move on selepas kita melakukan kesilapan, terutama perkara-perkara berbentuk teknikal dalam bisnes. Jadi tuan dan puan, kita manusia, mistakes happen. Dalam keadaan sekarang ini kita kata lagilah macam-macam boleh berlaku. Pelanggan dalam keadaan emosi, staff pun dalam keadaan emosi, business owner sendiri pun dalam keadaan beremosi. Jadi orang kata mistakes tend to happen. Ada kesilapan yang lebih mudah berlaku dalam keadaan emosi tak stabil. Pelanggan pun sama. Kadang-kadang dalam keadaan mereka sekarang ni cepat marah, lambat sikit pun tak boleh. Ada kesilapan sikit pun tak boleh. Kadang-kadang perkara ini kita perlu lalui. Jadi konsep perbincangan ni adalah menjurus kepada dua, iaitu yang pertama apabila kita kata ada pelanggan yang marah, pelanggan marah tak puas hati, dan kedua kita terima feedback yang buruk. Macam mana kita nak move on dalam keadaan ini? Baik, saya terus masuk ke dalam perbincangan. Saya masuk terus dalam perbincangan. Sementara tu kalau tuan dan puan dapat masuk dan join bersama-sama dengan saya ni, tuan dan puan boleh tinggalkan komen, tuan dan puan boleh respon ataupun kongsikan pengalaman tuan dan puan. InsyaAllah saya mana-mana yang saya dapat nampak sekarang ni, saya akan terus respon, kecuali kalau respon tu masuk lambat kerana talian, biasalah tuan dan puan talian internet ni kadang-kadang bagus, kadang-kadang tidak, dalam keadaan begitu. Jadi untuk itu tuan dan puan terus kita masuk ke dalam perbincangan kita. Yang pertama iaitu apabila pelanggan kita marah. Pelanggan marah ni ada banyak sebab lah, ada banyak sebab, tetapi saya tidaklah nak pergi kepada sebab-sebab secara khusus. Cuma saya kata yang saya nyatakan sekarang adalah di mana keadaan pelanggan marah, pelanggan upset, pelanggan tak puas hati, pelanggan tak puas hati lah, tak puas hati, pelanggan marah. Jadi pelanggan tu marah. Jadi apabila kita kata pelanggan marah, sama ada kita bagi servis, dia marah.
kita lambat ke, tak cukup ke, dia marah. Ataupun kita jual produk, ataupun kata produk tu defect ke, produk tu lambat ke, produk tu tak sama macam gambar ke, jadi dia marah. Jadi ada banyak sebab kenapa pelanggan kita marah. Jadi yang pertama sekali, apa kita nak buat? Bila pelanggan dah marah tu, apa pertama sekali kita nak buat? Yang pertama sekali yang kita kena buat, tuan-tuan dan puan, kita dengar. Apabila pelanggan marah ni, pelanggan akan cakap macam-macam. Pelanggan akan kalau dia tulis tu, dia tulis macam-macam lah kan. Kalau dia cakap tu, dia cakap macam-macam. Jadi dalam keadaan kita tu, kita dengar. Dan apabila kita mendengar, sekiranya kita berhadapan dengan pelanggan itu, tuan-tuan dan puan, reaksi muka kita tu sangat penting. Kalau dia tengah marah, kita sengih-sengih, lagilah dia marah. Jadi reaksi kita pun adalah sangat penting. Jadi tujuan kita apabila pelanggan tu marah, tujuan kita, kalau kita silap, kita nak baiki. Kalau kita silap, kita nak baiki. Kalau informasi yang kita beri itu salah, kita nak betulkan. Kalau servis yang kita beri itu silap, kita nak bagi balik servis yang betul. Kalau produk yang kita bagi itu defect, kita akan gantikan dengan yang baik. Tujuan kita tu je. Jadi apabila pelanggan kita marah tu, kita dengar. Kalau produk, tuan-tuan dan puan, contoh kita jual buku, contoh. Kita jual buku, tiba-tiba buku tu tengah-tengah tu ada yang kosong, 10 page kosong. Dia lebih mudah. Kita dengar masalah dia teknikal. Ni saya beli buku ni, kenapa kosong ni? Dia marah. Okey, kita dengar. Okey, baik puan, kita akan gantikan yang baru. Terus boleh macam tu. Tetapi dalam keadaan bila dia berbentuk servis, bila kita khidmat atau bisnes kita tu berbentuk servis, dia sangat subjektif. Bila sangat subjektif, kita buat A bagi pelanggan X, sangat bagus, excellent. Kita buat A bagi pelanggan Z, dia tak puas hati. Dia kata tak bagus. Jadi orang kata bila servis dia akan jadi lagi susah apabila kita nak handle pelanggan yang marah berbanding dengan produk. Itu hakikatnya, tuan-tuan dan puan. Kalau tuan-tuan dan puan kata lain, tak apa. Tapi ini sebenarnya adalah berdasarkan daripada pengalaman dan feedback sebelum ni. Jadi itu yang pertama. Yang pertama, bila pelanggan tengah marah, dengar. Sekiranya kita berdepan dengan pelanggan, reaksi muka kita dan body language kita sangat penting. Jadi yang itu tuan-tuan dan puan kena jaga. Kalau dia tengah marah, wajah yang kita tunjukkan tu tak bolehlah sengih-sengih, tak bolehlah muka macam Perli betul ke, buat muka-muka. Jadi bila dengar tu, bila pelanggan tengah marah, dengar dengan muka yang normal saja, maksudnya neutral, tak ada tunjukkan muka sinis, tak ada tunjukkan muka apa-apa. Yang itu sebenarnya susah kita nak buat, tapi yang penting kita dengar. Alright. Kedua, sekiranya memang jelas bahawa kesalahan itu datang dari pihak kita, kita minta maaf. Kita apologize lah. Cuma saya pesan pada tuan-tuan dan puan, bila nak minta maaf ataupun bila kita nak apologize tu, tuan-tuan dan puan gunakan skrip yang betul. So dalam konteks ini saya tidak mahu bercakap tentang skrip kerana dia adalah bentuk perincian ataupun detailing. Kalau ada keperluan, nanti mungkin saya boleh buat free training dalam grup community untuk bagaimana kita nak gunakan ataupun ayat dengan skrip yang sesuai apabila pelanggan tengah marah. Tengah marah. Waktu orang tengah marah, dengar. Dan kita tak boleh nak bagi penerangan waktu dia tengah marah, tak boleh. Sebab dia tengah marah, dia takkan dengar apa-apa penerangan yang tuan cakap apabila dia tengah marah. Pelanggan ni bila dia tengah marah, tuan cakap apa pun dia tak boleh dengar. Jadi maksudnya kita dengar dulu apa yang dia marah tu, dan sekiranya memang jelas kesalahan kita minta maaf. Cara skrip untuk minta maaf itu yang kita perlu bukan gubal, perlu kita susun, perlu kita tulis. Sebagai contoh katalah pernah dalam satu kes itu kes orang kata negligence, memang kesalahan, memang orang kata dalam kes negligence ni memang kecuaian, maka ada kadang-kadang tu situasi di mana pekerja kita cuai, kita manusia memang buat kesalahan. Jadi kita nak marah staff kita tu pun takkan sampai nak bunuh dia kan. Itu memang kesilapan. Jadi paling tidak bila pelanggan marah, dengar. Dan memang betul sekiranya itu adalah kecuaian staff kita, kita minta maaf, apologize. Cuma ayat tu kita gunakan dengan ayat yang betul. Contohlah kata, tuan, katalah Encik Ali, perkara yang berlaku ni memang kita pun tak nak dia berlaku, tak ada siapa pun, kita semua tak nak perkara ni berlaku. Jadi mewakili pihak pengurusan, saya juga menyatakan memohon kerjasama, dan memang ini adalah kesalahan pihak kami mohon maaf, kami akan buat apa. Jadi 1, 2, 3 sebutkan.
Kalau tuan dan puan tanya saya ada banyak pengalaman apabila orang kata pelanggan marah ni dalam konteks servis lah, terutama sebab 5 tahun dari tahun 2003, sebenarnya dari tahun 2000 sampai kepada tahun 2013 tu saya berada dalam bisnes pendidikan. Jadi banyak ibu bapa pelanggan yang marah-marah. Dan kalau tuan dan puan pernah tengok video vlog bisnes pendidikan yang saya dah siarkan di YouTube, ada dalam satu video itu saya ada kongsikan tentang pengalaman menerima saman daripada pelanggan yang bernilai hampir 1 juta ringgit. Jadi perkara-perkara tu tuan dan puan, apabila kita kata kita dah buat, kita dengar, kemudian kalau memang itu adalah isu kecuaian, kita kena minta maaf. Ayat-ayat kita yang kita nak minta maaf tu adalah perlu disusun. Kita mesti ada satu standard script yang mana bila staff kita cakap itu, dia akan ikut point. Tak ikut ayat pun tak apa, dia ikut point. Yang pertama, akui kesalahan kita tu, dan kedua, kita tahu itu silap dan kita tahu itu bukanlah satu kesilapan yang disengajakan, dan yang ketiga baru kita kata kita minta maaf. Dan seterusnya, yang seterusnya lepas kita minta maaf tu tuan dan puan, terus offer solution, terus bagi solution apa yang kita nak buat. Kalau macam dalam konteks barang tadi kalau kita kata kita post buku tu rosak, tak cukup page, kita terus offer. Begini puan, ini merupakan satu kesilapan teknikal yang kita pun tak orang kata tak tahu yang buku tu di tengah-tengah tu dalam bab 15 tu semuanya kosong. Jadi begini puan, kami akan hantar satu buku yang baru kepada puan untuk menggantikan buku yang sedia ada. Terus bagi solution. Kalau macam kes kecuaian, macam saya contoh pengalaman saya tadi, saya sebenarnya terus bagi solution dekat pelanggan, kata tuan, mohon hantar anak tuan apabila tuan dah hantar anak tuan ke hospital untuk urusan perubatan, kami akan langsaikan ke semua bil perubatan anak tuan. Terus offer solution. Jadi kalau kita tak ada tak ada solution tu, kalau katalah kita staff kena marah dengan pelanggan yang marah tu kena marah. Kita kena tahu, kita sebagai orang yang menguruskan pelanggan kena tahu apa polisi syarikat. Contoh refund policy, contoh replacement policy kena ada tu. Jadi kalau dalam business service pun sama, dia mesti ada SOP tu, polisi tu. Tapi katalah pelanggan tu dah marah dan kita tak tahu apa nak buat, terus bagi tahu satu solusi di mana pernah seorang staff dalam konteks business service yang saya kendalikan, pernah staff itu dia tak tahu apa nak buat. Tapi dia buat begini, tuan terus tuliskan semua report tak puas hati tuan ni, dibagi kertas kat tuan tu. Jadi dalam keadaan marah, pelanggan tu ambil pen dan tulis, dan surat tu dihantar kepada CEO syarikat. Solutionnya, waktu itu kebetulan staff saya tu bijak. Dia tak tahu apa nak buat, tapi dia terus beritahu kat pelanggan sebab pelanggan tu marah. Adalah hal yang dia marah tu saya tak ingat, tapi dia marah. Cuma perkara tu adalah berkenaan, tak salah saya, berkenaan yuran yang dibayar, maksudnya berkenaan fee, berkenaan payment yang dibayar tu dia marah. Jadi terus dalam keadaan marah tu, lepas staff saya tu dengar, dia dah minta maaf, dia bagi satu keping borang komplain tu, dia bagi, dan terus pelanggan tu tulis, dan beliau maklumkan kepada pelanggan, tuan, saya akan hantar laporan tuan ni terus kepada CEO syarikat, dan beliau akan hubungi tuan sesegera dalam tempoh 24 jam kerana saya akan beri laporan tuan ini hari ini juga. Itu dia punya offer of solution. Dia tak tahu apa nak buat. Waktu tu pelanggan dah datang, dah marah, dia tak tahu apa nak buat. Jadi dia offer, terus bagi kertas dan sebatang pen, tuan tu tulis. Tuan dan puan, bila orang tengah marah, kita tak boleh nak terangkan kenapa, apa situasi kita, tak payah, kita tak boleh nak orang kata berceramah ataupun kita kata kita nak membebel kepada pelanggan. Dalam kes yang saya cerita ni tadi, ia adalah tentang yuran pembayaran. Ada perkara yang dia tak puas hati, tapi staff saya tu tak tahu nak buat apa nak buat. Pelanggan ni datang marah-marah macam tu. Jadi terus dia bagi borang untuk lodge komplain, dan staff saya ni bagi tahu solutionnya adalah komplain tuan ni akan terus sampai kepada CEO dalam tempoh 24 jam, dan beliau akan respon kepada tuan. Dan sebenarnya komplain tu sampai kepada saya lah. Oleh kerana staff saya tu bagi tahu begitu, dan dia bagi tahu kat saya, dia dah janji, puan kena contact balik pelanggan ni dalam tempoh 24 jam, dan saya buat. Saya sokonglah, saya support, kerana itu adalah kita kata kita nak menyantuni pelanggan yang marah. Pelanggan tu tengah marah. Jadi ini adalah perkara yang kita boleh buat apabila pelanggan yang marah tu. Yang pertama, dengar betul-betul kepada apa yang dia komplain tu. Kedua,
Kalau memang dah salah kita terbukti, kecuaian ke salah kita, minta maaf. Dan yang ketiga, terus offer solution. Dalam 3 step ni ada perinciannya, tapi dalam Facebook Live kali ni saya tak ada nak bincangkan perincian, tetapi sekiranya perlu nanti saya akan offer free training dalam grup community yang sedia ada. Jadi kalau tuan dan puan orang kata nak perbincangan lanjut tu, maklumkan saya, kerana apa yang saya bawakan ini adalah dalam konteks praktikal, benda yang biasa kita yang biasa kita lalui dan yang pernah dilalui dan yang pernah bagaimana kita orang kata hadapi. Tuan dan puan, kadang-kadang kita sebagai business owner terduduklah juga sekejap bila ada pelanggan marah saman kita sampai, itulah yang saya beritahu pelanggan marah saman kita sampai sejuta, kita pun terduduk sekejap. Tetapi sebenarnya apabila kita tahu hakikat bahawa apabila pelanggan tengah marah ni, macam mana kita nak uruskan dia tu, insya-Allah pelan-pelan kita boleh buat. Okey, itu yang pertama. Situasi yang kedua ialah tuan dan puan, apabila kita terima feedback yang buruk ataupun dia bagi apa orang kata review yang tak bagus. Kalau sepatutnya 5 star dia bagi 0 star kat kita, contoh. Macam mana kita nak respon kepada klien yang macam ni? Dia bagi kita negative review ataupun dia bagi kita maklum balas yang buruk. Kita tak boleh biarkan. Maklum balas yang bagus kita kata terima kasih. Kalau maklum balas yang buruk macam mana? Kalau maklum balas yang buruk macam mana? Okey. Jadi apabila kita kata kita dapat maklum balas yang buruk ni tadi tuan dan puan, pertama sekali kita masih perlu reach out kepada klien tu. Katalah dia tinggalkan komen ke, dia WhatsApp kita ke, dia message kita ke, dan pastikan review ni adalah review yang genuine. Bila review yang genuine ni, biasanya dia akan tinggalkan nama dia akan tinggalkan nombor telefon atau dia tinggalkan email. Maksudnya dia bagi review yang buruk tu dengan niat ikhlas untuk kita memperbaiki, dan dia nak kita contact dia semula. So kita contact dia semula. Yang pertama sekali, contact, hubungi semula. Hubungi semula klien tu, dan kemudian kita offer the correction. Kita offer penambahbaikan. Contohlah kita buka kedai makan kan, dia pun buat review. Saya datang hari tu, pinggan kotor lah, pinggan dah warna, dah berkeladak hitam, bagi saya makan dalam mangkuk berkeladak, contoh. Jadi kita terus kena reach out to that particular client, offer penambahbaikan. Kalau yang macam tadi tu, apa yang kita nak offer, the correction, mungkin kita kata datang sekali lagi makan, kita bagi kupon percuma ke apa, tuan dan puan boleh buat macam tu. Tetapi kita kena buat correction tu tadi tuan dan puan. Kalau dia kata mangkuk dah berkeladak hitam, kita kena check betul ke kita punya staff serve kita punya customer dengan mangkuk yang berkeladak hitam. Jadi kalau betul, kena baiki semua tu. Kalau tak betul, maksudnya ada SOP yang staff kita langgar, kita kena buat enforcement lah kepada SOP. Mangkuk yang dah berkeladar hitam tu buanglah, tukarlah. Kita ni kedai makan, restoran kan. Jadi takkan tak ada bajet nak mangkuk yang baru. Dia mesti ada tempoh. Bahan-bahan orang kata bahan-bahan dalam bisnes kita ataupun tools, alat-alat dalam bisnes kita ada yang akan kita kena tukar. Jadi mungkin kena rujuk yang itu. Itu yang pertama. Kedua, apabila kita dapat review yang buruk ni, kita kena juga reach out kepada pelanggan dan kita explain semula kita punya nilai-nilai, kita punya brand promise, kena explain semula. Kalau tuan-tuan puan lihat jenama-jenama besar, apabila dia dapat review yang buruk, dia akan hantar, dia akan hubungi semula. Sama ada dia akan hubungi melalui email ataupun teks WhatsApp. Dia akan ada ayat-ayat contoh, pihak syarikat sentiasa commit kepada menyediakan khidmat yang begini. Dia akan letak. Maksudnya dia akan maklumkan semula apa mission, vision ataupun what are the drives that the companies hold. Apa yang company, nilai-nilai company tu yang dipegang secara utuh tu tadi, dia akan beritahu semula. Dia akan beritahu semula, dia akan explain. Dan yang ketiga tuan dan puan, kita pun kena buatlah sikit analisis. Apa yang menyebabkan pelanggan tu komen yang buruk tu? Adakah kerana kita ada perkara yang kita tak baiki ataupun kita buat tu tak betul? Ataupun adakah kerana pelanggan tu sebenarnya saja je dia nak buat dajal kat kita? Kita kena tengok juga. Sebab kadang-kadang ada setengah komen yang masuk tu, it's not genuine comments. Not all feedbacks, not all reviews, not all comments are genuine. Only entertain reviews, feedback and comments which are genuine. Tuan dan puan, kadang-kadang kesian staff kita. Jadi kadang-kadang kalau orang buat komen buruk-buruk ni, kadang-kadang staff kita tak buat salah pun, tapi mereka komen buruk. Jadi kita kena analyse dulu, adakah komen atau feedback tu betul dan kita perlu ambil tindakan. Jangan orang komen apa ni hidang dalam mangkuk yang dah hitam, terus kita nak marah staff kita.
Semak dulu, buat analisis dulu. Adakah ini betul, genuine, memang betul ke pakai mangkuk ni? Lagi-lagi kalau macam ada kita terima gambar ke apa kan. Kadang-kadang kita tak tahu gambar tu betul ke gambar restoran kita. Contoh, saya bagi contoh. Jadi tuan-tuan puan mungkin boleh reflect dan tengok balik apakah betul situasi itu untuk keadaan tuan-tuan puan. Apabila kita dapat bad review. Yang seterusnya, yang terakhir sekali, jadi kita pun kena pastikan bahawa kita punya next. Kalau tadi kita kata bila pelanggan datang tu dia marah sebab mangkuk tu dah berkeladak hitam. Jadi kita kena pastikan next service kita mangkuk semua tak ada yang macam tu. Mangkuk-mangkuk macam tu semua buang. Senang buang, jangan simpan dah, sayang-sayang jangan. Buang sebab kita adalah orang kata service provider ataupun kedai makan yang menjanjikan apa? Kebersihan, makanan yang sedap, keselesaan, apa yang kita janjikan. Jadi itu yang kita perlu review dan kita kata perlu juga pastikan the next one. Bila lepas dapat feedback tu, the next one mesti ada improvement. Okey, jadi sebenarnya tuan dan puan hari ini untuk sesi FB Live ni saya dah bincangkan tentang dua situasi apabila kita dah buat silap ataupun kita tersilap tu macam mana kita nak move on. Jadi yang pertama tadi situasi di mana apabila kita menerima pelanggan yang marah. Upset klien pelanggan yang marah ni. Jadi Puan Liza, terima kasih Puan Liza, terima kasih Miss Nina yang tadi join. Jadi betul untuk bila pelanggan marah ni kita buat 3 perkara. Pertama kita dengar, kedua kita minta maaf, tapi kena ingat minta maaf dengan skrip yang betul. Dengan skrip yang betul. Dan yang ketiga offer solution. Offer solution Okey, kemudian yang kedua apabila kita dapat feedback yang poor review ataupun feedback yang negatif, apa yang kita kena buat tadi? Yang pertama kita kata kita reach out balik pada klien tu, kita buat correction, kita buat apa orang cakap, buatlah sesuatu untuk membetulkan apa kesilapan tu tadi. Yang kedua kita kata kita kena explain balik apa bisnes kita punya thrive. Kalau kita kata bisnes kita memang menjanjikan khidmat yang macam mana, kita kena explain balik. Bila explain balik, kemudian yang ketiga kita analisis dulu. Analisis keadaan itu, adakah itu satu komen ataupun review yang genuine, satu komen dan review yang betul yang kita perlu ambil tindakan. Dan yang keempat kita kata kita pastikan next tu, the next day ke, the next project ke, the next customer ke, kita dah betulkan. Maksudnya dah betulkan, immediately kita betulkan. Especially kalau kita dalam bisnes-bisnes yang penting macam makan, macam orang kata benda-benda yang melibatkan macam kita jual ubat ke, kita jual skincare, benda-benda macam tu yang melibatkan kesihatan fizikal terutamanya, atau benda-benda yang kita makan yang pelanggan kita makan terutamanya. Kalau servis pun sama tuan dan puan, kalau servis tu yang melibatkan orang kata macam pendidikan tu penting sebab dia melibatkan orang kata pemikiran kita punya pelanggan tu, kalau katalah pendidikan ataupun kita kata kalau servis yang berbentuk spa kecantikan yang melibatkan tubuh badan manusia, ini terutamanya dia akan jadi lagi kritikal. Maksudnya kita kena segera ambil tindakan, segera, tak boleh tunggu minggu depan baru nak bersihkan balik mangkuk-mangkuk yang berkeladak tu, tak boleh, dia kena immediate. Kalau pagi berlaku, kalau boleh petang tu dah settle, petang tu dah buat yang baru. Okey, jadi untuk itu tuan dan puan, kita dah bersiaran dalam FB Live kali ini. Kita dah bersiaran sekitar dalam 15-20 minit ni ke 30 minit. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada tuan dan puan yang join, dan juga kepada mana-mana yang orang kata tak sempat nak tonton sekarang, boleh tonton kemudian. Jadi kepada tuan dan puan yang ada banyak pengalaman dalam bisnes di luar sana, saya sama-sama orang kata saya nak menjemput tuan dan puan untuk terus berkongsi, orang kata bukan hanya berkongsi lah, maksudnya kita sampaikan berikan input-input ini kepada rakan-rakan di luar sana. Gunakan the new power. Platform social media sekarang ni tuan dan puan merupakan satu new power yang mana semua orang boleh menyampaikan apa-apa yang baik, dan pada masa yang sama yang buruk juga boleh disampaikan. Jadi kita banyakkan yang baik-baik tu tuan dan puan. Kita banyakkan, kita kena lawan kita kena lawan. Kita kena lawan dengan kapasiti kita. Kalau dah banyak sangat orang buat video yang tak baik tu, marilah kita gantikan dia supaya kita buat video yang banyak yang baik. Kalau macam kita kata FB Live yang ada ni banyak tak bagus, entah apa-apa, marilah kita buat yang bagus. Ramai-ramai kita buat satu sesi FB Live yang bagus. Jadi untuk itu terutama kepada rakan-rakan usahawan di luar sana, tak kira lah tuan dan puan, lelaki ke perempuan, bisnes baru ke bisnes lama, bisnes kecil ke bisnes besar, tak kira. Semua sekali kita sama-sama supaya kita
dapat membangunkan sebuah perniagaan yang bukan sahaja fokus kepada sales dan marketing untuk bisnes kita, tapi pada masa yang sama memberi nilai kepada orang di sekeliling kita, bukan hanya keluarga kita, bukan hanya anak, suami, pasangan, suami isteri kita, bukan, tetapi kepada seluruh komuniti dalam industri dan juga dalam negara, seterusnya kepada dunia, insya-Allah. Jadi untuk itu tuan dan puan, saya ucapkan terima kasih. Insya-Allah kita jumpa lagi. Saya akan jadualkan, tengok macam mana kalau jadual berkelapangan, nampak gayanya minggu ni ada banyak juga perkara-perkara yang perlu diselesaikan. Jadi insya-Allah kita jumpa lagi dalam sesi FB Live akan datang. Terima kasih. Boleh terus ke www.raminaomar.com. Assalamualaikum.